2 hari lagi kita akan saksikan secara langsung pembentangan bajet 2023 yang bakal membawa kita ke masa hadapan. Dan beberapa hari saja lagi kita akan ke Jempol Negeri Sembilan untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan apa antara keunikannya ingin kita tanyakan bersama tamu kami di studio. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Salim Muhammad Sharif. Sempat lagi bersama kami dalam kesibukan untuk persiapan ni kan. Terima kasih YB kerana sempat bersama kami pagi ini. Keunikan Jempol yang boleh dikongsikan bukan saja oleh masyarakat Jempol tapi mereka yang berada di kawasan berdekatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Pertamanya saya ingin mengucapkan merakamkan jutaan terima kasihlah kepada RTM kerana sudi menjemput saya lah pagi ini. Sama-sama. Selamat pagi Malaysia. Jadi pertama kali rasa hebatlah. Seperti mana kita tahu bahawa program jelajah keluarga Malaysia yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Oktober ini, jadi tak berapa hari lah. So start on Friday akan bermula. Jadi bermula 7 hingga 9 bertempat di dataran Seri Jempol, Parlimen Jempol lah. Jadi soal tadi apakah keunikan, kerana Jempol ini berada di antara 3 kawasan daerah ataupun kawasan parlimen lain. Yang paling hampirnya bersempadanan hanya jalan dengan Parlimen Bera, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebelah sebelah kanannya Seramat Timbalan Menteri YB Santara. Sebelah utaranya timurnya dengan Yang Berhormat Hassan Arifin Rompin. Jadi inilah kenapa, dan juga satu lagi Jelebu. Jadi center lah. Jadi bila berada dalam keadaan begitu, so pastilah rakyat yang berada di sana tergolong daripada mereka yang menjadi petani, pekebun kecil. So pasti ada yang mengusahakan IKS dan sebagainya. Jadi jelajah ini amat bermakna kepada orang kampung lah. Namanya kerana ianya dapat memberi pendedahan banyak kepada masyarakat lah. Itu yang saya rasa teruja lah bila nak dipilih ke situ. Dan sebelum ni dia bandar-bandar kalau selalunya inspirasi keluarga Malaysia. Jelajah ni berada di bandar-bandar. Macam di Alustar contoh lah. Tapi pilih di kampung ni kerana apa? Kerana kita rasa bahawa inilah yang patutnya orang kampung merasai bagaimana apa juga maklumat dan sebagainya sampai ke Karumbi. Setiap satu destinasi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, setiap satu destinasi akan menyuntik sesuatu yang unik ke dalam acara majlis nanti. Jadi untuk Jempol, apakah keunikan yang bakal ditonjolkan bersempena dengan JAKM nanti? Di Jempol ni dia ada 5 mukim. Mukim Jelai, Mukim Rompin, Seting Hulu, dan juga Seting Hilir. Apa yang keunikan yang saya akan menampilkan bersama ialah kenduri sekampung. Kita Negeri Sembilan ni bila sebut kenduri sekampung ni semua terlibat secara langsung bersama untuk menyediakan juadah. Jadi saya selaku ahli parlimen yang juga pengusi Risdat, so pasti akan membawa orang kampung bersama, rakyat pekebun kecil bergotong royong untuk menyediakan juadah. Dalam 20,000 orang nak makan ni, so pasti 20,000 lah. Berapa banyak nak diletakkan, dipanggil sana dipanggil rewang. Rewang, orang kampung biasa panggil rewang, and then ataupun dipanggil ada yang panggil kendarat. Jadi inilah suasana yang unik yang dapat kita ada. Begitu juga dengan masakan. Negeri Sembilan terkenal dengan masakan cili api. Daging salai, masak lompap. Ini masak lompap, ingat Heren pun belum cuba lagi. Akan cuba insya-Allah. Dan berbagailah juadah pastinya mencukupi, dan kita menyediakan hampir 18 ekor lembu untuk kita korbankan untuk masak lah. Di samping ada kambing, ada itik salai dan sebagainya. Di kepelbagaian
Jadi saya harap boleh ramai datang lah 20,000 ni kan. Makan Disebut. secara orang kata suasana yang bukan secara yang ini, maksudnya secara kampung, ada buffet, ada apa sebagainya. Jadi merasai bahawa dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri bersama rakyat, inilah yang berlaku kerana pemimpin kita, pemimpin besar yang ada di Malaysia, Perdana Menteri lagi bersama dengan rakyat. Jadi ini yang rakyat mahukan, bahawa pemimpin turun ke padang berjumpa rakyat. Dalam sambil-sambil borak makan, ada bercerita soal harga getah mungkin, soal harga sawit mungkin, apakah suasana cukup dan sebagainya. Inilah yang terbaiklah. Di samping kita bajet yang disebutkan tadi kan, baiklah untuk rakyat. Bagaimana pula dapat ketengahkan potensi ataupun keistimewaan jempol kepada mereka yang hadir supaya keunikan dapat dikongsikan dengan skala yang lebih besar lagi melalui program Kenduri Sekampung ini? Ya, Kenduri Sekampung ni sudah pasti orang yang datang ni ramai. Anak-anak saudara semua balik ke kampung. Inilah macam orang kata hari raya lah, hari raya. Jadi bila balik ke kampung, pastinya seperti nak desa. Ya. Nak desa, mereka yang buat homestay ke apa, buat konsep yang macam tu kan. Jadi dia merancakkan lagi ekonomi yang ada. Di samping mereka yang mengusahakan IKS, contohnya makanan dan sebagainya, dapat juga menyediakan itu market yang besar kalau begitu. Dan saya jangkakan inspirasi ini bermula 7 hingga 9, kehadiran 120,000. Jadi dalam keadaan suasana parlimen yang begitu, 120,000 ni pastinya lain-lain restorannya, apa gerainya, orang jual kuihnya, macam-macam. Ini menjana pendapatan mereka. Jadi inilah kita mahukan bahawa rakyat di kampung ni tidak dipencilkan dengan program-program begini besar. Ini bagi saya satu program yang sepanjang saya hidup lah, ini program yang terbesar lah, yang dihadiri lebih ramai yang begitu rupa. Kita dulu ada juga dengan motocross, itu pun hebat. Ada motor cuprik dan sebagainya. Di Jempol ni dia ada sukan-sukan begitu, sukan-sukan lasak. Jadi ada setiap minggu yang ada lita, sprint test dan sebagainya. Jadi berbagailah, dia boleh melihat ataupun boleh pergi bersama-sama lah. Dan di samping itu kuih-kuih tradisional. Ini semua boleh mendapat orang kata market untuk inilah dalam tempoh tersebutlah. Dan yang lebih penting sekali informasi kerajaan sampai kepada rakyat. Contohnya macam bantuan musim tengkujuh untuk pekebun kecil 2.5 hektar ke bawah, dia ada bantuan musim tengkujuh. Ada di kalangan yang masih lagi tidak dapat masuk ataupun online ataupun yalah maklum sajalah di luar bandar ni kadang pencapaian internet dan sebagainya. Jadi kita membantu bersama, kita ada kaunter-kaunternya supaya dapat rakyat bersamalah. Dan Risda pun memberi bantuan juga kepada pekebun kecil yang terkesan, kita bagi bantuan macam-macam lah. Contohnya baja dan sebagainya. Ini pun program kita berterusan lah. Dan sudah pasti peluang itu juga digunakan untuk mengupas intipati bajet yang bakal dibentangkan 7 hari bulan nanti. Jadi sememangnya 8 dan 9 hari bulan tu banyaklah info yang akan dikongsikan bersama dengan rakyat berkenaan dengan kandungan bajet untuk tahun hadapan. Akhir sekali, apakah harapan Yang Berhormat Datuk Seri berkenaan dengan program yang bakal dianjurkan ini, bukan setakat untuk penduduk Jempol saja, tapi untuk keseluruhan kawasan-kawasan yang berjiran, Segamat dan sebagainya? Pertamanya saya amat berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi hadir dan juga memilih Jempol. Yang harapan saya untuk di masa akan datang selepas program ini, yang pertama, program ini kita marilah beramai-ramai hadir untuk kita bersama-sama. Dan banyak lagi program-program, contohnya dengan artis dan sebagainya hadir. Jadi mungkin dulu tengok di televisyen, di kaca TV kan, tapi hadir bersama melihat benda ni. Dan saya harap semuanya hadir ni dengan keadaan yang rasa bajet yang ada ini pasti ada impak kepada rakyat. Dan contohnya ada beberapa pengumuman. Mungkin Yang Amat Berhormat akan berumum sambil berucap umum sesuatu yang luar biasa untuk orang kampung lah contohnya kan. Orang kampung menanti-nanti ni apakah
yang ada yang akan dibagi buah tangan untuk rakyat di kawasan sana. Dan begitu banyak jugalah bantuan-bantuan lain seperti masjid, surau, sebagainya yang Amat Berhormat akan serahkan. Inilah, dan harapan seterusnya, marilah bersama bersama hadir dalam jelajah inspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia, dan sama-sama kita semarakkan keadaan di sana nanti. Jempol ini adalah merupakan kali pertama acara seumpama ini dilangsungkan di Jempol. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan, para anda yang berada berdekatan dengan kawasan Jempol, turun untuk bersama kami 7 hingga 9 hari bulan nanti. Banyak sebenarnya tarikan menarik selain daripada juadah makanan yang YB sebutkan tadi. Pagi-pagi ni lapar pula sebenarnya. Dan sebenarnya banyak tarikan yang berada di Jempol. Jadi boleh sama-sama bawa rakan-rakan juga keluarga anda untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Jelajah Inspirasi Keluarga Malaysia. Tapi sebelum keluar, kita tengok dulu keadaan